أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنبحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi haqqaha illa uq'ida laha yawmal qiyamah biqa'in qarqa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, mana-mana orang yang masa hidup atas dunia, dia ada belah unta, ataupun dia ada belah lembu, ataupun dia ada belah kambing. Tetapi orang yang belah unta, yang belah lembu, yang belah kambing ni, la yu'addi haqqaha, dia tak menunaikan hak menatang-menatang ni. Maksud tak menunaikan hak menatang-menatang ni, satu, dia tak bayar zakat. Unta dia cukup nisab, lembu dia, kambing dia cukup nisab, cukup bilangan yang patut kena keluar zakat, dia tak bawa keluar zakat. Itu satu. Dan ada lagi beberapa hak menatang yang dia tak tunaikan. Maka mana-mana orang yang ada benda apa-apa menatang yang dia tak tunaikan hak menatang tu, illa uq'ida laha yawmal qiyamah biqa'in qarqa. Nabi kata, malaikat pada hari kiamat esok, Allah Subhanahu wa taala akan baringkan dia di atas satu tanah lapang. Di hari kiamat esok, dia ni akan diperbah, akan direbahkan dia, akan dibaringkan dia di atas satu tanah lapang.
Taqa'uhu zatul zilfi bizilfiha. Pada masa tu Tuhan panggil balik menatang-menatang hadiah dia belah ni. Kalau dia belah unta tu mai balik. Kalau dia belah lembu tu Tuhan bawa mai balik. Kalau dia belah kambing tu mai balik. Dan mai menatang-menatang ni taqa'uhu, dia mai latam atas belakang kawan hak belah dia yang tak tunai hak dia dulu. Taqa'u maksud dia piduk pijak, dia piduk latam atas orang yang belah dia tapi tak tunai hak dia dulu. Maka dia latam tuan dia ni dulu dengan kuku dia yang tajam. Wa tantihuhu zatul qarni biqarniha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pada hari itu menatang yang bertanduk ni ada tanduk, dan tanduk itu akan digunakan untuk tanduk tuan dia di hari akhirat itu. Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka jaga-jaga. Atas dunia ni seronok buat harta, tapi akhirat kita kena bertanggungjawab atas harta kita. Maka orang-orang yang atas dunia ni dia buat harta dengan cara macam ni, dengan cara belah lembu, dengan cara belah kambing, dengan cara belah kerbau, dengan cara belah menatang-menatang ternakan ni, dia kena tunaikan hak menatang-menatang ni. Kalau sekiranya dia tak tunaikan kerana dia tu ingat menatang, peduli apa dengan menatang, Tuhan tak lepas dia. Maka di hari akhirat itu, di antara balasan yang akan kena dia, Nabi SAW kata, dia ni akan direbahkan di satu kawasan lapang. Kemudian Tuhan panggil balik mai menatang dia tu belah di atas dunia dulu, dengan menggunakan kuku dia yang tajam tu, dia latam atas belakang tuan dia di hari akhirat itu. Dan kalau di atas dunia dulu dia tak ada tanduk, di akhirat itu Allah tumbuhkan tanduk kepada dia, dan dia guna tanduk tu, dia tanduk balik tuan dia yang tak menunaikan hak dia masa di atas dunia dulu. Nabi kata laisa fiha yawmaidin jamna wala maksuratul qarni. Nabi SAW kata pada hari itu tak ada menatang yang bertanduk yang tak ada tanduk. Menatang yang bertanduk ni apa dia? Di antaranya lembu, di antaranya kerbau, di antaranya kambing. Menatang yang bertanduk. Walaupun atas dunia dulu dia tak ada tanduk, tapi dia menatang yang bertanduk. Di hari akhirat itu Allah tumbuhkan tanduk kepada dia untuk dia nak tanduk tuan dia yang tak memenuhi hak dia semasa di atas dunia. Bila Nabi SAW kata macam tu, sahabat yang dengar sabda Nabi ni, sahabat kata dekat Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, wa ma aqfuha. Sahabat kata, ya Rasulullah, apakah hak menatang-menatang ni? Apa dia hak dia yang kita sebagai orang yang belah dia kena jaga hak dia? Apa hak menatang-menatang ni? Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata yang pertama, israfu fahliha. Nabi kata yang pertama, berikan hak dia untuk mengawal. Kalau kita belah tu ada menatang jantan, ada menatang betina, bagi hak kepada dia untuk dia nak mengawal. Kalau manusia pun laki-laki perlu kepada perempuan dalam hidup dia, maka menatang pun juga menatang jantan perlu kepada menatang betina. Maka hendaklah kita sebagai pemelihara, sebagai penternak dia, kita kena bagi hak tu pada dia. Ada orang dia pergi kasihkan menatang tu, nak bagi dia tak boleh nak mengawal dan sebagainya, itu perbuatan salah. Maka di antara hak menatang yang kita belah ni, Nabi kata itraku fahliha. Menatang jantan ni bagikan kepada dia hak dia untuk nak mengawal dengan menatang betina. Wa i'aratu darwiha wa manihatuha. Dan di antara haknya juga ialah kalau sekiranya kamu sembelihkan dia, kalau ada lebihan daging, maka sedekah-sedekahkan kepada orang lain. Dan di antara haknya juga wa manihatuha, kalau sekiranya dia menatang yang boleh ditunggangi, yang boleh naik, maka gunakanlah dia untuk ditunggangi oleh orang lain daripada kita. Kalau kita ada lembu, kita buat kereta lembu zaman dulu lah. Biasakan supaya lembu yang kita gunakan untuk nak tarik kereta lembu ni juga ditunggangi oleh orang lain selain daripada kita. Jiran kita, kawan kita boleh guna. Dan itu di antara hak menatang.
Ulama hadis membahagikan hak menatang ni kepada dua. Dia kata yang pertama ialah hak dari segi makan minum menatang tu. Kita kena jaga. Jangan tahap dia tak pergi makan, jangan tahap dia tak pergi minum. Hak menatang yang pertama ialah hak makan minum. Dan hak menatang yang kedua kata ulama hadis ialah hak dari segi manfaat menatang tu. Kalau binatang tu boleh dia ambil manfaat pada daging dia, kita yang bela pun ambil manfaat. Orang lain pun kita bagi dia rasa manfaat binatang tu. Lebihan daging tu sedekahkan pada orang lain. Kalau binatang tu boleh dia ambil manfaat dengan naik atas dia untuk menunggang dia, untuk guna buat tarik kereta dan sebagainya, bagi orang lain rasa sama manfaat tu, maka itu dia adalah hak binatang yang kita pun tak tahu. Kata Nabi ada sebut benda ni dalam hadis dia. Wahalabuha 'ala al-ma', dan Nabi kata dia antara hak menatang itu ialah kalau menatang tu dia beranak, susu dia cekang, maka perah susu dia. Kita membiarkan menatang kita cekang susu, kita tak perah susu dia, kita menyiksa dia, kita berdosa. Tuan-tuan, hidup dalam dunia ni bukan senang, tuan. Hidup dalam dunia ni orang kata senang, bukan senang, tuan. Tanggungjawab kita ni cukup banyak. Tanggungjawab kita dengan Allah nombor 1, tanggungjawab kita dengan Nabi nombor 2, tanggungjawab kita dengan agama kita kena jaga, tanggungjawab dengan mak bapak, tanggungjawab dengan bini, dengan anak-anak, dengan jiran, dengan kawan-kawan. Banyak tanggungjawab kita. Hari ni kita tengok tanggungjawab kita dengan menatang yang kita bela. Bukan senang kita nak jadi satu orang Muslim, satu orang Islam yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang nak jadi satu orang yang hidup dalam dunia tak ada buat salah. Bukan senang. Maka berbahagialah orang yang mengurangkan, yang dapat mengurangkan kesalahan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mai ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ingat dekat kita benda-benda ni supaya kita boleh kurangkan salah-salah kita dan silap-silap kita yang kita buat sama ada kita reti tapi kita buat juga, ataupun kita buat kerana kita tak reti. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dia kata wa hamlun 'alaiha fi sabilillah. Dan di antara hak menatang juga, kalau sekiranya ada panggilan fi sabilillah, ada panggilan jihad fi sabilillah, binatang itu gunakan untuk sabilillah. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع. Nabi SAW kata lagi, dia kata dan satu orang yang mempunyai harta masa di atas dunia. Jadi orang yang ada menatang ternakan. Yang ni pula Nabi kata sahibi malin, orang yang di atas dunia ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dia orang ada harta. Orang ada duit, orang ada ringgit, orang ada kebendaan. Maka orang-orang yang ada harta ni la yuaddi zakat. Tiba-tiba tak tunai zakat. Duit sudah cukup nisab, keadaannya sudah mencukupi haul, sudah genap 1 tahun, tapi tak mau keluar zakat. Mana-mana orang yang hidup di atas dunia yang Allah takdirkan dia ada harta, tiba-tiba dia kecoh tentang zakat. Dia nak mengecoh tentang ibadat, dia tak buat keluar zakat. Illa tahawwala yawmal qiyamah syuja'an aqra. Nabi SAW kata melainkan pada hari kiamat itu harta dia tu Allah ubah bagi jadi ular besar, syuja'ul aqra. Dan kita biasa dengar nama yang Nabi sebut ni, syuja'ul aqra ni maksudnya ular yang juga disediakan dalam kubur. Dalam hadis lain Nabi SAW ada cerita manusia bila mati, bila masuk kubur, apabila orang tinggal saja kubur, maka mailah 2 malaikat yang berpakaian serba hitam. Yuqalu, dipanggil kepada malaikat ini Munkar dan Nakir. Beberapa soalan dikemukakan oleh malaikat Munkar dan Nakir ini. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar iman, dia diizinkan Allah, dimudahkan Allah bagi dia untuk jawab semua soalan Munkar dan Nakir. Bagi orang yang di atas dunia bermasalah, dalam kubur esok tak boleh nak jawab soalan Munkar dan Nakir. Pada masa itu didatangkan kepada dia Syuja'ul Aqra, didatangkan kepada dia ular-ular besar.
Dalam hadis lain riwayat At-Tirmizi, Allah kata dibawa mai kepada dia sab'ina innina, dibawa mai kepada dia 70 ular besar dalam kubur yang kecil. Dibawa mai kepada dia 70 innina. Ini maksudnya ular besar. Dan menggigit mayat ni selagi tak tiba hari kiamat, selagi itu dia diazab dengan gigitan ular ini. Di antara yang ada di dalam kubur itu ialah Syuja'ul Aqra, ialah ular besar yang juga dia ni terjadi daripada harta yang di atas dunia kita tak payah zakat. Allah ubah harta tu kepada rupa ular-ular besar. Yasba'u sahibahu haitsu ma dhahaba. Ular ni dia hambat tuan punya harta ni ke mana juga dia pergi di hari akhirat itu. Ular yang kata Syuja'ul Aqra ni, Allah bagi jadi dia di hari akhirat itu, kerja dia ligan kita, dia hambat kita, dia kejar kita, dia nak gigit kita. Kemana juga tempat yang tuan punya harta ni lari, ke situ dia pergi. Wa huwa yafirru minhu. Nabi kata sedangkan tuan punya harta ni nak lari daripada ular ni, tapi tak boleh lari. Syuja'ul Aqra ni pada masa tu dia jadi umpama bayang-bayang kita, bayang-bayang di mana pun duk ada tepi kita. Ular ni dia jadi macam tu, mana kita pergi dia duk ada tepi. Wa yuqalu, dan dikatakan kepada dia di hari akhirat itu, hadza maluk. Dikatakan kepada orang ni, hadza maluk, inilah harta kamu masa di atas dunia dulu. Ular tu itulah harta kamu masa di atas dunia dulu. Allazi kunta tabkhalu bi. Harta yang kamu di atas dunia dulu bakhil sangat, inilah jadi dia hari ini. Harta yang kamu di atas dunia dulu kedekut sangat, harta tu bukan hak kita dah, itu hak Allah. Harta apabila dia mencukupi nisab, bila dia cukup haul, bahagian hak kena buat keluar tu, bahagian tu bukan hak kita, bahagian tu hak Allah yang Allah tentukan kena bagi kepada asnaf-asnaf zakat ni. Kita duk kata hak kita, di sisi Allah itu hak orang. Maka kerana bakhil, kerana kedekut, kerana sayang ringgit, kerana tak mau buat keluar zakat ni, di hari akhirat itu Allah ubah harta tu bagi jadi ular Syuja'ul Aqra. Dan ular ni dia ligan tuan punya dia ni sampai ke mana-mana. Faiza ra'a annahu la budda minhu. Apabila dia tak tahu dah, tak boleh lari ke mana dah, tak dapat tidak mana dia pergi, ular tu ada dengan dia. Bila tak dapat tidak, dia tak boleh nak lari daripada ular tu. Adkhala yadahu fi fihi. Dia tak boleh buat apa. Dia huluk tangan dia masuk dalam mulut ular. Adkhala yadahu, dia buat masuk tangan dia fi fihi, dalam mulut ular tu. Dia dah tak boleh dah, tak larat lagi dah. Mana pi ular tu dah ada tepi, sekarang dah dia suar tangan dia masuk dalam ular tu. Habis dah anda buat apa kat aku buat lah, aku tak boleh lari dah. Faja'ala yaqdamuha kama yaqdamul fahlu. Maka ular tu pun gigit dia macam mana menatang dia belah tadi, gigit dia, gigit dia, dan sakit dia sehingga selesai dosa dia ditebus dengan gigitan ular itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak peringatan daripada Quran baik, daripada hadis Nabi baik tentang benda-benda yang macam ni, benda-benda yang melibatkan hidup kita sehari-hari. Tak percaya, sana esok kita tanggung akibat dia. Percaya, mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada bala bencana, malapetaka dan azab sengsara yang bakal ditanggung oleh orang-orang yang tak percaya kepada janji Allah dan janji Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi dhillil Ka'bah. Falamma ra'ani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam humul akhsarun wa rabbil Ka'bah. Qala faji'tu hatta jalastu falam ataqarra
an qultu. Faqultu ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi. Man hum? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul aktharuna amwala illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa qalilun ma hum ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yawm al-qiyamah a'zama ma kanat wa athmana tantihuhu biquruniha wa taqa'uhu biadlafiha kullama nafidat ukhraha 'adat 'alayhi ulaha hatta yuqda bainan nas, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah bayang Kaabah. Bayang Kaabah tu bila panas ni, panas dulu balik ni, balik sini ada bayang. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah tu imam, dia mengimamkan sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, dia pergi duduk belah teduh. Tu imam duduk di sebelah teduh. Sebelah teduh tu dia panggil fi dhillil Kaabah, di bawah bayang Kaabah. Pada satu hari Abu Dzar kata, aku pergi dekat dengan Kaabah, aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berteduh di bawah bayang Kaabah. Falamma ra'ani, Abu Dzar kata Nabi ni duduk di bawah bayang Kaabah tu sambil duduk tengok Kaabah tu, nampak Abu Dzar main. Falamma ra'ani, maka apabila Nabi nampak aku, kata Abu Dzar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Abu Dzar, humul aksarun. Nabi kata mereka ni orang-orang yang rugi. Nabi kata jangan melihat Kaabah itu berpahala. Melihat Kaabah, tawaf Kaabah lebih besar pahala. Melihat Kaabah berpahala. An-nazaru ila al-Kaabah ibadah. Melihat Kaabah tu ibadah. Kita sampai di Mekah, banyakkan masa duduk di Masjidil Haram. Bukan banyakkan masa di bazar, bukan banyakkan masa di hotel, tapi banyakkan masa dalam Masjidil Haram. Kita duduk tu, mata kita tu biar, biji mata kita duduk jamah Kaabah. Biji mata kita tu biar duduk tengok Kaabah daripada penjuru ni, tengok Taman Najin dia, tengok tu pahala. Yang kata hebatnya tanah suci Makkah, yang kata hebatnya tanah haram Makkah, yang kata hebatnya Baitullah ni, sampai macam tu sekali. Nabi SAW amalan dia, lepas sembahyang subuh, Nabi akan duduk di sisi Kaabah ni dalam keadaan kurfusa. Dalam hadis kata, dalam keadaan kurfusa. Kurfusa tu duduk, angkat lutut bagi berdiri, peluk lutut macam tu. Kita kata duduk Cina kalah judi. Kita kata duduk yang kita kata duduk Cina kalah judi itu duduk sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sentiasa duduk macam tu selepas sembahyang subuh. Ada hadis riwayat Imam Muslim, dia kata apa? Dia kata sahabat ni bila melihat Nabi duduk macam tu, duduk angkat lutut bagi berdiri, duduk peluk lutut macam tu, sahabat kata aku takut nak tegur Nabi kerana khusyuknya Nabi dalam duduknya itu. Duduk kurfusa. Cuma duduk kurfusa ni, duduk peluk lutut ni makruh ketika khatib membaca khutbah. Itu ada hadis lain pula, dia kata masa khatib khutbah makruh kita duduk macam tu. Lepas sembahyang subuh duduk macam tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah bayang Kaabah, mai Abu Dzar. Bila mai Abu Dzar, Nabi nampak dia, Nabi terus kata nak bagi Abu Dzar dengar. Nabi kata apa? Humul aksarun. Nabi kata rugilah puak-puak ni. Inilah mereka ni adalah puak-puak yang rugi. Bila Abu Dzar dengar macam tu, dia kata faji itu hatta jalan tu. Dia dengar Nabi kata begitu, dia terus pergi dekat Nabi, duduk sebelah Nabi. Falam ataqarra an qumtu. Aku tak duduk lama. Dia kata aku duduk sat saja. Sebelum aku bangkit pergi tu, aku duduk sat tu, aku tanya Nabi. Dia kata, faqultu ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi man hum?
Bila dia duduk aja sebelah Nabi, dia kata dekat Nabi, Abu Dzar kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, fidaka abi wa ummi, aku tebus mak aku dengan ayah aku ya Rasulullah. Ini orang Arab dia selalu sebut benda ni. Orang Arab mulut dia ni, wallahi ni duduk di mulut. Dia cakap bohong pun dia sebut wallahi, padahal dia nak bohong. Orang Arab ni adat dia ada, fidaka abi wa ummi, aku tebus engkau dengan mak dengan ayah aku. Tu maksudnya dia nak abang dia sayang kita semua bila dia kata begitu. Abu Dzar bila dia duduk dekat Nabi, dia kata fidaka abi wa ummi, dia kata ya Rasulullah, aku tebus mak aku dengan ayah aku dengan engkau ya Rasulullah. Man hum, siapa dia yang kata orang-orang yang rugi itu siapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata humul aktsaruna amwala, Nabi kata orang yang rugi ialah orang yang banyak harta. Orang yang banyak harta, dia banyak harta, tetapi harta tu menyebabkan dia jadi rugi pahala. Pasal apa? Pasal dia jadi orang yang banyak harta, yang sentiasa membilang-bilang harta dia. Dia jadi orang yang banyak harta, tetapi orang yang tidak sedekahkan harta dia. Dia jadi orang yang banyak harta, tapi orang yang banyak harta yang tak keluar zakat harta dia. Maka humul aksarun, mereka ni adalah orang-orang yang rugi. Nabi kita melainkan illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi. Nabi kita melainkan kalau dia orang kaya yang dia ni cukup gemak tolong orang. Daripada arah depan dia tolong, daripada arah belakang dia tolong, daripada belah kanan dia tolong, daripada belah kiri dia tolong. Kalau dia jadi orang kaya, orang yang mudah ni, mudah dia buat peluang bantuan tolong orang. Jumpa orang tolong kiri, kanan, depan, belakang dia tolong. Kalau dia macam ni, dia tak jadi orang-orang yang rugi. Nabi kata wa qalilun ma'hum. Nabi kata tapi sikit orang macam tu. Nabi kata orang banyak harta ramai, tapi orang yang banyak harta dan menolong orang, Nabi kata wa qalilun ma'hum, sikit orang yang rajin untuk tolong orang dengan harta ni. Ma min sahibi ibil wala baqar wala ghanam. Nabi kata demikian jugalah kalau sekiranya orang tu dia banyak bela unta, dia banyak bela lembu, dan dia banyak bela kambing, la yuaddi zakataha, tiba-tiba zakat tak buat keluar. Nabi kata dekat Abu Dzar, illa ja'at yawmal qiyamah a'zama ma kanat wa asmanahu, dan melainkan pada hari kiamat itu menatang hak dia bela ni akan mai balik dekat dia dalam keadaan a'zama ma, lebih besar daripada masa dia atas dunia dulu, wa asmanah, bahkan lebih gemuk daripada masa dia bela dulu. Atas dunia tu dia bela lembu, atas dunia tu dia bela kambing. Lembu dengan kambing tu Tuhan buat mai balik dekat dia di hari akhirat esok, bukan buat mai dalam rupa masa dia duk bela dulu, tapi mai dalam rupa yang lebih besar, yang lebih gemuk lagi. Mai menatang ni dekat dia, tantihuhu biquruniha, duk tanduk dia. Wa taqa'uhu bi'adlatiha, duk latam, duk pijak belakang dia dengan kuku dia. Kullama nafidat ukhraha adat alaihi ulaha. Nabi kata mai kalau ada 10 ekor, hak seekor pijak pi, hak nombor 2 pijak pi, hak nombor 3 pijak pi, sampai hak nombor 10, habis hak nombor 10 ni, hak nombor 1 mai balik pijak pula, demikian seterusnya. Nabi kata hatta yuqda bainan nas, sehinggalah dosa dia dikeliar di hadapan manusia semua. Dosa dia banyak mana, banyak tu akan dijatuhkan hukuman kepada dia. Selesai yang tu, barulah selesai dia. Lagi tak habis tu, lagi tu dia duk kena latam, duk kena tanduk dengan menatang yang dia belah. Kalau 10 ekor, sampai hak nombor 10 pijak, hak nombor 1 mai pijak pula. Habis 10, hak nombor 1 mai pula. Macam tu duk jalan. Pusingan tu duk berjalan, sehinggalah tertebus dosa dia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan mukaddimah hadis, 2 hadis yang kita baca ni memberi ingatan kepada kita semua. Jangan kita mencari masalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita tak akan boleh tanggung akibat daripada salah kita di hari akhirat nanti, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 295. Muka surat 295.
Kita masih lagi berada dalam tafsir surah Fatir. Kita sambung ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami beri kitab Quran itu akan segala mereka yang kami pilih, yakni daripada segala hamba-hamba kami daripada mereka itu adalah umat-umat kau. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dalam ayat yang kita baca malam ni, Allah bagi tahu kata di kalangan manusia ada ramai-ramai ni hanya orang yang terpilih saja. Orang yang Allah pilih saja yang boleh terima Quran. Di kalangan manusia ada atas dunia ni berapa ramai ada manusia, satu dunia lah katanya ada 6 bilion orang. Daripada 6 bilion orang yang ada atas dunia ni, hanya berapa kerat saja yang Allah pilih untuk jadi orang Islam, orang yang boleh dengar Quran, yang boleh percaya Quran. Sebahagian besar Allah tak pilih, maka dia tak percaya Quran. Maka orang yang Allah pilih untuk jadi orang yang percaya Quran ni pula ada pecahan dia pula. Firman Allah, faminhum zalimun li nafsihi. Daripada golongan yang Islam, yang beriman, yang percaya Quran ni pula pecah 3 pula. Satu golongan, maka setengah daripada mereka itu, daripada orang yang mukmin, yang beriman dengan Quran itu, yang zalim diri, yakni taksir, lalai pada buat kebajikan. Dalam kumpulan orang Islam yang terima Quran ni ada 3 golongan pula. Satu golongan, mereka ni terima Quran tetapi cuai, tetapi lalai. Yang kedua, wa minhum muqtasidun. Dan setengah daripada mereka yang terima Quran itu golongan pertengahan, dia kata. Yakni pada mengerjakan amal pada segala waktunya. Ada golongan kedua, golongan ini muqtasid, golongan yang sederhana. Di kumpulan kedua. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di kalangan orang yang terima Quran itu ada pula satu golongan daripada mereka itu orang yang dahulu, dia kata, dengan segala kebajikan. Sabiqun bil khairat maksudnya dia dulu, maksudnya dia gelut nak buat kebaikan, nak buat kebajikan. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama, az-zalimun li nafsihi, dia menzalimi diri dia. Dia terima Quran, dia mengaku orang Islam, dia terima Quran ini sebagai kitab dia terima Nabi Muhammad sebagai Nabi dia, tetapi masalahnya apa? Dia tak buat semua. Golongan kedua, golongan muqtasid. Golongan ini terima Quran sebagai Quran, kitab suci dia terima Nabi Muhammad sebagai Nabi dia mengaku dia orang Islam dan sebagainya, tetapi dia ni muqtasidun, golongan pertengahan. Dia ni macam mana? Dia ni buat hak fardu, hak wajib-wajib saja, sunat tak mau buat. Golongan yang ketiga, Tuhan kata sabiqun bil khairat. Dia ni kalau bab khairat, bab kebaikan, dia dulu. Dia gelut. Yang fardu dia buat, yang sunat dia buat, yang apa semua dia nak buat. Ini golongan yang ketiga. Baik. Dia kata apa? Menghimpun kepada amal itu. Mengajar dan menunjukkan kepada jalan agama. Yang ini dibahagikan orang yang mukmin, yang beriman kepada Quran itu kepada 3 golongan. Golongan pertama, dia kata golongan zalim. Tak lagi dia terang satu-satu. Golongan kedua, golongan muqtasid, pertengahan. Golongan ketiga, golongan sabiq, golongan yang dulu, dia ke depan apapun. Maka golongan zalim itu ialah orang mukmin, beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, beriman dengan Quran, tetapi taksir pada ibadah yang fardu. Dia ni taksir, cuai, lalai. Dan maksudnya taksir dengan ibadah yang fardu ni, sembahyang 5 waktu pun tergelincir. Ini satu golongan. Islam, beriman kepada Allah, tapi sembahyang fardu pun tergelincir. Kira dalam sebulan 30 hari ni dapat 15 hari sembahyang subuh dalam waktu, 15 lagi subuh gajah. Jenis ni, jenis yang pertama, beriman kepada Allah, cantik semua, tapi dia taksir. Dia nak bangkit tengok bola, dia boleh kunci jam, tapi dia nak bangkit sembahyang subuh, dia tak perlu kunci jam. Dia jenis taksir. Bukan dia tak beriman kepada Allah, dia beriman. Bukan dia tak takut dengan azab kubur, dia takut. Bukan dia tak percaya tentang azab neraka, dia percaya, tetapi taksir.
Semayang ni, semayang bukan semayang 5 waktu, tetapi semayang waktu. Waktu tekoh batin semayang. Tekoh tak apa lagi tak semayang. Tekoh nak pergi Kuala Lumpur, kalut sikit tak semayang. Yang kata tak semayang lagi, dia kata tadi aku masuk pancong. Perasan seluar ni kotor. Itu ada alasan dia tak semayang fardu. Dia kata aku tadi singgah dekat RLR mana, aku buang air tadi, buat aku perasan lagu seluar ni kotor, nak kena mercik ayam. Tak boleh. Dia tak semayang lah. Alasan yang macam tu je. Tuan-tuan, kalau dia rasa, masa dia pergi buang ayam tadi, dia berasa macam ayam kencing dia mercik kena seluar. Tang mana yang dia berasa kena tu, juris ayam sekali lalu. Habis, selesai masalah nasib tu. Tak ada susah tang mana pun tak. Yalah, dengan pancong kita ni pun macam-macam. Ada yang dia buat mangkuk dadah lalu tu, ada yang pancong kadang-kadang dia pergi bubuh tu, paip ayam nak basuh tu, dia buat jenis mercik beras lagu tu. Bila kita buka dia semua dia mercik main kat kita. Dia naik perabot. Allah, ni pun ada jenis macam dia saja dia pergi buat jenis semuk beras tu. Kalau engineer yang pergi buat tu semua, dia jenis reti tentang agama, dia jenis reti tentang kebersihan. Kalau dia fikir daripada awal nak buat pancong tu, dia fikir dah buat agak selesa yang agak jangan jadi masalah kepada orang yang nak guna itu ni. Jadi kalau hak jenis tak reti ni, dia buat ikut suka dia. Bila buka dia semua motik kena baju kita. Tak lagi nak pakai semayang, nak apa, dia main lemah. Lemah tu tak semayang pun. Kalau berlaku kes macam tu, buka pek ayam tu tah mana yang kita nampak dia mercik tadi, jurus dia sekali dulu. Jurus tu betul. Semayanglah. Jadi ada golongan yang taksir. Taksir maksudnya dia lalai, dia cuai dengan sikit kepayahan dia tak semayang. Maka ini golongan yang pertama, golongan zalimun li nafsi. Dia menzalimi diri dia apabila dia pergi buat halal balai tentang hal agama. Itu satu dia kata. Maka golongan kedua adalah golongan muqtasid, golongan orang-orang yang sederhana. Iaitu dia kata orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah tetapi tidak melebihi atas ibadah fardu sahaja. Ini golongan yang pertengahan. Dia ni sembahyang fardu, apa puasa, zakat, nak pergi haji, himpun duit, hak benda-benda fardu dia jaga semua. Tapi nak harap dia bangkit sembahyang tahajud malam apa semua ini dia. Dia kata saya, Ustaz, dia kata saya merasa sampai hari ini saya duk makan pahala niat. Saya ada niat nak bangkit tahajud ni tapi selalu pun tak jaga, dia kata. Tapi saya niat Ustaz, mesti cakap dia kata sumpah lillahi ta'ala, sumpah. Tak payahlah sumpah. Kan dia nak abang tu, saya memang niat Ustaz, saya memang niat kata nak bangkit sembahyang tahajud malam ni, tapi dia tak boleh jaga syaitan betul ya. Jadi dia kata niat Ustaz pahala kan. Saya kata tak boleh. Kalau memang hari-hari dia makan pahala niat tak lah. Kena bangkit jugalah, kan? Maka golongan muqtasid, golongan pertengahan ni, golongan macam ni. Hak fardu alhamdulillah settle semua. Dia tak ada tinggal sembahyang fardu apa, kelang kabut, apa macam mana pun sembahyang fardu jaga. Tapi nak buat hak ekstra ni, nak buat sembahyang sunat, nak baca Quran, nak zikir, nak apa yang ni kurang banyak. Maka dia ni kira okey. Dia ni golongan muqtasidun. Dia kata golongan yang sederhana, yang pertengahan. Dan golongan sabiqun bil khairat, iaitu golongan itu ialah orang mukmin yang lebih atas ibadat fardu. Iaitu daripada orang yang banyak zikrullah, orang yang banyak bertasbih, orang yang banyak baca Quran, dan orang yang musyahadah Allah dengan hatinya. Dia ni dalam apa keadaan pun dia musyahadah Allah dengan hati dia. Dia sentiasa rasa dia duduk tahu mana pun Tuhan tengok dia. Dia sampai level tu. Dia sampai level tu. Dia dengan khairat, dengan soal kebaikan ni dia cukup berselera. Dia gairah untuk nak buat benda baik ni. Kalau dengar kata orang minta derma, tak boleh bagi RM10, RM1 dia bagi. Dia tak bagi tu, dia rasa berdosa. Dia rasa berdosa. Dia balik di rumah dah, dia duduk teringat, ya awak aku tak bagi tadi apa. Dia tak senang duduk. Orang yang macam ni, orang yang sabiqun bil khairat. Dia ni, hal kebajikan ni dia gelut. Dia duduk depan dalam hal-hal kebajikan. Mulut ni sentiasa zikrullah. Sambil buat kereta nak masuk masjid, nak keluar masjid, mulut dia ni sentiasa sampai yang di pintu masjid, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Benda tu doa pendek tu, tetapi doa Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Doa dari mulut dia. Hati sentiasa ingat benda ni. Nampak masjid, ingat dah. Lintah aja kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Terus, pasal apa? Pasal Nabi suruh kata dulu. Lintah aja kubur, bagi salam dekat ahli kubur. Sampai masjid, buang-buang kasut, lampah kaki kanannya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Masuk aja dalam masjid, Allahu Akbar, tahiyat masjid 2 rakaat jalan dah. Dah habis sembahyang fardu dengan kuliah, niat dah, nawaitul i'tikaf. Saja aku i'tikaf dalam masjid ni kerana Allah, pahala dia jalan. Habis sembahyang Isya, tahlilah selesai, sembahyang ba'diyah Isya, keluar daripada masjid. Allahumma ftah li abwaab fadlik. Doa-doa yang Nabi duk baca ni, doa tu ada dalam diri dia hari-hari. Doa tu tak terlupa daripada diri dia. Golongan ni sabiqun bil khairat. Golongan yang gelut dalam nak buat khairat, dalam nak buat kebajikan. Dan mengajar dan tunjuk jalan agama pada orang-orang. Dan dia ni sentiasa apa dia tahu dia nak bagi tahu ke orang. Di rumah dia balik sekejap lagi, habang kat bini dia, malam ni kuliah cerita macam ni. Sambil nak tidur sekejap lagi, bini tak main. Sambil nak tidur sekejap lagi, habang malam ni kuliah cerita yang ni. Boleh ingat 5, dia habang 5. Boleh ingat 10, dia habang 10. Esok pagi lepas sembahyang subuh, pergi kedai kopi mana, sambil dia minum kopi, habang kata, semalam tak nampak hang di masjid. Oi, semalam bagus, cerita pasal ni, bagus. Dia nak menyampaikan apa yang dia tahu. Pasal apa? Pasal dia pernah dengar ayat Quran, Tuhan kata, Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Bila dia dengar Nabi pesan macam tu, dia sampaikan dekat orang. Maka ini golongan yang sabiqun bil khairat. Dia sentiasa gelut dalam soal nak buat baik. Maka ini 3 golongan manusia yang ada atas dunia ni. Tuhan kata 3 golongan manusia. Baik, biiznillah, dia kata dengan izin Allah Subhanahu wa taala jadi 3 golongan ini. Kita dah tahu macam ni, kita duduk kategori mana? Kalau kita duduk kategori pertama, zalimun li nafsi, kena perbaik elok malam. Tak mau dah jadi golongan yang hak fardu pun duk tergelincang ni, tak mau. Bagi naik tahap yang kedua. Tahap yang kedua apa dia? Muqtasidun. Sekurang-kurang hak fardu kita jaga. Sekurang-kurang. Kalau kita dah duduk kategori yang kedua, memang duk jaga dah benda fardu ni, kakak-kakak ingat kita lah, 5 tahun dah kita jaga sembahyang fardu, 1 pun kita tak pernah tertinggal. Alhamdulillah, malam ni upgrade lagi 1, duduk golongan sabiqun bil khairat. Tambah sikit-sikit. Mudah-mudahan berlaku perubahan pada diri kita. Firman Allah, zalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin. Bermula yang demikian itu, yakni Allah bagi Quran itulah kurnia yang besar. Allah kata Quran ni sebenarnya satu kurnia, satu anugerah besar kepada manusia. Tuan-tuan bayangkan kalau Quran tak ada kat kita. Tuan-tuan ingat, cuma ingat yang tu lah. Kalaulah Allah tak buat turun Quran dekat kita, apa nak jadi? Kalaulah Allah tak buat turun Quran ni dekat kita, kita tak tahu kata kita tak boleh kahwin dengan mak kita. Berapa ramai orang dikahwin dengan mak dia. Kita hari ni dengan mak ni kok mana pun mak. Tapi kalau tak ada Quran, Quran tak larang anak kahwin dengan mak, tak tahu apa nak jadi sistem masyarakat hari ni. Dia anak sulung, dia beranak-beranak keluar main, dia tengok mak dia nampak segak lagi, dia pergi kahwin dengan mak dia pula. Oh, celaru dunia ni sebenarnya. Celaru dunia ni, tak tahu apa nak jadi. Pasal apa? Pasal Quran itu peraturan. Kalau Quran tak turun, tak ada peraturan. Kalau tak ada peraturan, tuan-tuan bayangkan apa nak jadi. Kita tengok orang tu senang, kita rasa macam nak pergi samun dia. Kita pergi samun, tak ada larangan. Quran tak bagi tahu kalau mencuri hukum dia apa, akhirat esok nak kena apa, tak ada yang ni semua. Bila tak ada ni tuan-tuan, beraja di mata, bersultan di hati, membujuk lalu melentang patah. Kita buat semua benda. Pasal apa? Pasal tak ada larangan. Larangan tak ada, pasal apa? Pasal Quran tak ada. Pasal tak ada peraturan. Bila tak ada peraturan, lingkup dunia. Maka Quran itu Tuhan kata apa? Dia ni huwal fadlul kabir. Itu anugerah besar yang Tuhan bagi ke manusia. Begitu. Baik. Dia kata syurga yang bernama Jannatu Adnin adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, akhirat itu syurga bertunggu dia. Di antara syurga yang bertunggu kita ada syurga namanya syurga Adnin. Duk tunggu kita di sana. Yadkhulunaha. Maka masuklah orang-orang yang beriman itu akan dia, yakni akan syurga itu.
yakni mukmin yang 3 darjat itu akhirnya masuk syurga sekalian. 3 golongan tadi akhirnya masuk syurga. Pasal apa? Pasal mukmin. Pasal mereka ni pada dasarnya mereka terima Quran. Cuma hak golongan pertama tadi dia ni masalah. Kadang-kadang semayang buat, kadang semayang tinggal. Tapi dia Islam, tapi dia beriman dengan Allah. Kalau dia tinggal semayang, dia kena dera akhirat itu. Lepas selesai dera, masuk akhirat itu. Masuk ke dalam syurga juga. Pasal apa? Pasal dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, yuhallawna fiha. Yuhallawna tu baris tolong buat kita ada baris. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Dipakai mereka itu, yakni segala orang mukmin pada dalam syurga itu daripada gelang tangan, daripada emas dan lu'lu' yang ditatak pada emas itu. Bila dah jadi ahli syurga ni raja tuan. Ahli syurga ni masuk 1 juta orang, masuk 1 bilion orang, masuk berapa ramai orang pun, siapa yang masuk tu dia dilayan macam raja. Walau ramai macam mana pun, ramai tu raja semua. Tiap-tiap seorang tu di sisi Allah, Allah bagi ke nikmat kepada dia, limpahan nikmat kepada dia, Allah bagi dekat dia umpama dia satu raja. Di antara pakaian yang akan dipakaikan kepada penghuni syurga ni apa dia? Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Maka dipakaikan kepada ahli syurga itu daripada gelang tangan, daripada emas dan daripada lu'lu' yang ditatak pada emas itu. Pakai gelang emas ni, baik laki-laki, baik perempuan. Allah bagi pakai gelang emas. Atas dunia pakai, akhirat tak dapat. Dalam hadis lain Nabi ada beritahu, ada beberapa benda orang lelaki tak boleh pakai. Kalau dia pakai juga atas dunia, akhirat itu tak dapat. Di antaranya apa? Orang lelaki tak boleh pakai emas. Orang lelaki tak boleh pakai setera. Kalau di atas dunia ni gelut nak pakai dah emas, kalau atas dunia ni gelut dah nak pakai setera, di akhirat itu Allah tak bagi dia pakai emas, akhirat emas syurga, Allah tak bagi dia pakai sutera syurga. Maka orang yang di atas dunia taat Allah, di akhirat itu Allah bagi dekat dia gelang-gelang emas. Gelang tu pula ditatahkan di atas gelang emas itu dengan lu'lu', dengan batu-batu permata. Kata mufassirun, kata ulama tafsir, tiada seorang pun ahli syurga melainkan pada tangannya 3 gelang daripada emas dan daripada perak dan daripada lu'lu'. Itu dia. Ahli syurga ni semua Allah bagi pakai gelang emas. Sampailah pakaian itu pada tempat sampai ayat wudu. Tu dia. Bagi pakai ni sampai dekat mana? Dekat mana kita ada ambil ayat semayang tu sampai dekat mana? Sampai dekat tu Tuhan bagi pakai kalau nak pakai. Sampai siku. Cerita dia Mami Jarum. Cerita dia Mami Jarum. Dia bubuh gelang ni kepada ahli syurga itu ni. Dia bubuh sampai dekat mana? Dia kata sampai dekat mana ayat semayang sampai. Kita ambil ayat semayang ujung jari sampai siku. Sampai situ Tuhan boleh buh mai bagi kat kita dalam syurga itu ni. Itu dia ni tuan-tuan ayat Quran cerita ni. Firman Allah wa libasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka ahli syurga itu ialah sutera. Ahli syurga itu pakaian yang terbaik. Atas dunia ni apa pakaian terbaik? Hak terbaik atas dunia ni tak ada nilai dalam syurga itu. Hak dalam syurga tu yang terbaik di syurga. Hak mana yang kita ingat paling baik atas dunia ni? Tak ada nilai dalam syurga. Di syurga itu ni hak baik, hak paling baik Allah bagi kepada ahli syurga ni. Wa qalu, dan berkata mereka itu, yakni ahli syurga itu, tak kala lihat pakaian syurga dan juga tempat dia di dalam syurga itu yang bertambah tiap-tiap masa itu. Ahli syurga ni bila masuk dalam syurga, tengok kesambutan khadam-khadam syurga dengan bidadarinya, dengan apa sambut kita masuk, salim bagi pakai pakaian syurga, bubuh perhiasan syurga dekat badan kita. Mana-mana ahli syurga yang masuk dalam syurga, yang mendapat layanan sebagai ahli syurga ni, berkata mereka itu, alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan. Benda ni terbit spontaneously, secara spontan, sendiri terbit di mulut ahli syurga ni. Ni ayat Quran Allah. Siapa pun bila masuk syurga,
cara sambutan kepada dia, cara layanan kepada dia, pakaian yang dipakaikan kepada dia, perhiasan yang dipasang pada badan dia. Bila dia dapat yang itu semua, berkata ahli syurga ni, alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menghilang daripada kami ini akan duka cita. Dapat yang tu tuan-tuan, menyawa besar. Dan dia kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang hilangkan hazan, yang hilangkan duka cita daripada hati kami. Tuan-tuan, sebelum masuk syurga tadi, mahsyar punya cerita. Mahsyar punya cerita tadi ni, berapa punya duka cita manusia di sana. Duk berimpun tengah padang panas terik, matahari duk sejengkal atas kepala, peluh tenggelam sampai buku lali, peluh tenggelam sampai lutut, sampai paha, sampai pinggang, sampai dada, sampai ke lubang hidung. Masing-masing ditenggelami peluh berdasarkan kadar amalan masing-masing. Keadaan itu menyebabkan semua manusia ni dalam keadaan hazan, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan tak tahu nak jadi apa, dalam keadaan mengharapkan bantuan Allah semata-mata. Apabila selesai hisab ni, masuk dia ke dalam syurga. Bila masuk tu menyawa besar dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghilangkan segala duka cita daripada hati kami. Tentu kena bayang benar ni dia nak jadi macam mana. Bayangkan benar ni dia nak jadi macam mana. Tuan-tuan boleh nampak macam mana ahli syurga boleh terbit di mulut dia kata apa? Alhamdulillah, Tuhan yang melepaskan dia daripada segala duka cita. Baik sekalian, di dalam syurga tiada takut datang sakit, tiada takut binasa, dan tiada takut mati, dan tiada takut hilang nikmat. Yang kata ahli syurga ni, bila masuk dalam syurga ni, tak payah ambil insurans apa semua, tak payah. Sebab apa? Sebab tak akan sakit. Di sana je kalau ingat nak menjaga insurans, tak ada. Tak ada. Ni apa medical card ke? Tak. Hidup buka menjaga tu jalan. Tak ada orang pergi. Sebab tak ada orang sakit. Dalam syurga ni apa dia? Dia kata tak ada takut. Bab sakit ni tak ada. Ahli syurga, perkataan sakit tu boleh padam daripada kepala dia. Sebab dia tak akan sakit. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala macam tu. Tiada binasa. Tak mati dah sampai bila-bila. Masuk dalam syurga itu ni, itu darul khulud. Dia kata itu negeri yang kekal abadi. Tak mati ni, perkataan mati tu padam bang. Tuan-tuan pernah baca hadis? Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk kepada ahli syurga. Depan ahli syurga ramai-ramai ni, Allah tunjuk satu pertunjukan. Dibawa mai satu kambing hitam. Di depan semua ahli syurga ni, Allah bawa mai satu kambing hitam. Hadis sahih tuan-tuan. Bawa mai satu kambing hitam di depan semua ahli syurga ni. Kemudian disembelih kambing hitam itu. Kemudian Allah kata kepada semua ahli syurga, Allah kata apa? Inilah maut. Inilah kematian. Kambing hitam tu simbol kepada kematian. Bila sembelih kambing hitam tu, maksudnya mati dah tak ada. Maksud dia apa? Maksud dia hampa yang duduk dalam syurga ni, hampa kekal dalam syurga sampai bila-bila. Tak ada mati dah dalam hidup hampa ni. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk macam tu. Maka tidak binasa dan tidak mati, dan tak takut hilang nikmat. Tak bimbang dah. Apa hak dapat ni tak akan hilang dah sampai bila-bila. Tak ada bisyak dah, tak ada panggil orang mai bagi satu briefing dekat kita cara macam mana nak generate duit kita bagi banyak. Betul tak payah. Sebab apa harga tu tak akan hilang. Belanja tak habis, benda-benda ingat saja. Dalam syurga ni teringat benda tu ada. Tak perlu duit. Tak perlu duit, teringat ada. Demikian Allah bagi kepada ahli syurga. Hanya hari-hari bertambah-tambah suka dan bertambah-tambah mudah. Di akhirat itu dia tak macam dunia. Dunia ni ada hari hati kita suka, ada hari hati kita sedih, ada hati kita seronok, ada hari kita duka cita. Dunia ni macam tu. Tak ada manusia duduk atas dunia ni seronok sepanjang masa, tak ada. Ada hari seronok, dia akan main hari sedih. Ada hari sehat, dia akan main hari sakit. Atas dunia macam tu. Tapi dia akhirat esok, dalam syurga esok, dia kata, maka bertambah-tambah suka. Hari ini punya seronok dengan esok lebih lagi. Esok punya seronok dengan lusa lebih lagi. Maka seronok dalam syurga ni dia meningkat, bertambah. Dia tak akan kurang. Bahkan muda juga bertambah-tambah. Siapa ada wujud tak gaduh, botong semua tak gaduh. Mufti Perak tak gaduh keluar petua apa dah. Kata botong haram ke apa. Memang tak nak. Sana kira lagu tak tua. Macam tu punya Allah bagi dekat orang duduk dalam atas kelakuan dunia. Sebaliknya dengan yang dunia.
Dunia makin mudah, daripada mudah semakin hari semakin tua. Akhirat tak ada benda ni semua. Inna rabbana la ghafurun syakur. Tuan-tuan pergi balik. Inna rabbana la ghafurun syakur, bukan syukur. Baris syin tu buah baris atas. Inna rabbana la ghafurun syakur. Bahawasanya Tuhan kami itu yang banyak mengampuni bagi dosa hamba-Nya. Itu dia. Tuhan beritahu kata Allah Subhanahu wa taala kira duk tunggu nak bagi ampun kepada orang yang masuk syurga ni. Lagi terima syukur bagi taat mereka itu. Yang ni dengan dibalas di atas ketaatan mereka itu. Firman Allah, allazi ahallana daral muqamah min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughus. Lu bukan larut. Baris banyak dijatuh. La yamassuna fiha lughus. Lu bukan la. Lughus. Lughus bukan lughus. La yamassuna fiha lughus. Lam tu balik depan. Tuhan, dia kata, Tuhan yang menduduk, yang ini menempatkan akan kami, akan rumah-rumah tempat bermukim. Itu dia. Manusia yang masuk syurga itu Allah tempatkan kepada mereka tempat untuk mereka bermukim. Tiada berubah-ubah daripada kurnianya. Tiada sentuh akan kami padanya akan penat. Dan tiada sentuh akan kami padanya oleh lenguh, lumpuh daripada penat itu. Duduk dalam syurga ni tak ada cerita ni. Penat tak ada, lenguh tak ada, apa pun tak ada. Kalau nak pergi bangku Ogawa pun tak laku di sana. Kereta pak anak urut bagi apa ni semua tak boleh. Sana bukan tempat sakit-sakit ni semua. Di apa nama, di China Bank. Ada promosi pula dari jual bangku apa berkata. 17,000 Allah. 17,000. Apa nama? Kunun ceritanya. Sakit apa bawah tungkat terketak-ketak pi duduk atas bangku tu. Dia duduk sehari 3 kali. Pagi duduk 20 minit, sekali tengah hari duduk 20 minit, sekali malam duduk 20 minit cukup. Lepas 3 hari tungkat-tungkat lempang buan jalan sedai tuan. Dia kata kacak ni macam ni hospital boleh tutup. Dia kata kan, semua boleh baca. Tak percaya jom pergi tengok. Kita dah tak apa-apa pihak. Kan? Itu dia tuan-tuan yang kata teh dunia ni siapa yang tak mau sihat. Dengar kata boleh bagi sihat 17,000 depa kata sikit. Dia bayar, dia bagi. Ni depa kata orang nak batu karang ni, kena batu karang apa kan semua sakit ni, tekoh-tekoh batu karang tu dia bergolek. Tekoh batu karang tu dia bergolek, sakit ni tak tahu nak apa, terbit yang mata, dia tahan sakit. Pi scan nampak batu karang betul-betul apa semua ni, berubat ni tak tahu macam mana, doktor kata operate, itu saja, lain tak ada. Wah ni cerita, dia berkata ni batu karang ustaz. Dia berkata pi duduk pagi 20 minit, tengah hari 20 minit, malam 20 minit. Dia kata pi duduk dalam 3 hari kita pi ulang. Dia kata ustaz, bila kita buang air kecil, simpan lah. Dia kata simpan, pagi tu tengok bawah tu seredak batu karang tu ada. Banyak pun. Kita kata betul hospital Semerajaya begitu, hospital Lamuai ke, Lobuan Lai ke, Island ke, Adventist ke, apa Gleneagle ke, apa ke, tak boleh cari makan apa pun. Nah, dia kita tunggu. Tunggu aku ambil gambar. 17,000 mampu. Kan? Itu dia tuan. Yang kata atas dunia ni, yang kata atas dunia ni untuk sihat ni, yang kata kalau benda ni kata kena boleh bagi sihat, orang buang duit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ni semua nak pergi jual di syurga itu bukan 17,000. Abang 17,000 orang tak beli. Pasal apa? Pasal tak ada orang sakit. Ini yang dikatakan syurga Allah Subhanahu wa taala macam tu punya ada. Kerana tiada taklif ibadah padanya. Dalam syurga itu kita ni tidak mukallaf lagi dah. Kita tidak ditaklifkan. Kita tak gaduh semayang, kita tak gaduh puasa, kita tak gaduh buat apa pun, Quran tak gaduh baca, zikir apa pun, tak ditaklif dah kepada kita. Pasal apa? Pasal akhirat ini adalah darul jaza, negeri untuk Tuhan nak balas.
atas ibadat yang kita buat di dunia. Sana bukan tempat nak buat ibadat. Sana tempat Tuhan nak balas kita pasal kita dah ibadat masa di atas dunia. Begitu. Dan inilah balasan segala orang yang mukmin, dan adapun balasan kepada orang kafir. Tadi duk cerita syok. Cerita kalau kita mukmin kepada Allah. Kalau orang kafir pula macam mana? Maka firman Allah, wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Dan bermula segala orang kafir, bagi mereka itu neraka jahanam sebagai balasan. Tuhan dia macam tu. Orang kata dalam bahasa moden lah, dia kata equilibrium. Tuhan ni dia balance benda ni, equilibrium. Cerita syurga, cerita neraka. Cerita orang mukmin, cerita orang kafir. Tuhan dia macam tu. Habis cerita tentang balasan kepada orang yang beriman kepada Allah, dia main cerita ni. Dia main cerita apa? Cerita yang kata orang-orang yang kafir, yang berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, bagi mereka ni neraka jahanam. Dia kata, tiada dihukum atas mereka itu dengan mati. Orang-orang yang bantah, yang derhaka, yang bangkang Allah masa di atas dunia ni, di hari akhirat itu mereka kena duduk dalam neraka jahanam. Kena neraka jahanam ni punya teruk, tak mati. Kalau mati senang ni. Macam kita atas dunia lah, Allah takdirkan kita kena sakit yang jenis menyeksa ni. Ada orang yang kena sakit dalam teruk, dia tak boleh nak tahan teruk. Sakit dia ni, hati terlintas. Dia kata apa, ya Allah, macam ni bagi aku mati pun tak mau. Bagi dia, mati lebih baik daripada dia menanggung sakit ni. Demikian hal orang yang masuk neraka esok ni. Dahsyatnya balasan yang Allah sediakan dalam neraka tu, hati dia ingat apa? Mati lagi bagus. Tapi Tuhan kata apa? La yamutu fiha. Tak mati mereka ni di dalam neraka esok ni. Pasal apa? Pasal Tuhan nak bagi dia rasa azab tu, maka dia tak boleh mati. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala hukum tak atas orang-orang ni di neraka esok ni. Dan tiada diringan daripada mereka itu akan azabnya. Ringan tak sekali-kali. Kalau begitu hukuman yang Allah tentukan bagi dia, maka begitulah hukuman dia. Cerita nak duduk nak buat table talk, orang kata lagi table talk, nak duduk satu meja, nak sembang, minta korang tak ada. Macam mana Tuhan kata, macam tu jalan. Yakni ahli neraka di dalam azab selama-lamanya. Kalau sekiranya dia mati kafir, neraka dia selama-lamanya. Takut juga. Ni kalau betul ni, apa yang Sahibul Samahah Datuk Mufti Perak duk abang ni, kata murtad ni sampai ratus-ratus ribu orang. Kalau betul tuan-tuan, kesiankan budak-budak ni semua. Kesian. Malam kita abang di Brown Garden ni, kes apa nama Lina Joy yang kata ni, kes ni sedang dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Hearing dah jalan dah hari tu ni. Tunggu ni beberapa hari bulan ni keputusan nak keluar. Kalau keputusan ini memihak kepada dia, mana selepas ni kalau ada orang Melayu yang berasa nak murtad, siapa pun tak lihat. Pasal apa? Pasal kes tu dijadikan presiden kes, dia dijadikan kes rujukan. Lani budak ni dia minta supaya dibuangkan nama Islam daripada MyCard, daripada kad pengenalan dia. Budak ni yang kata Lina Joy ni, dia minta supaya nak Islam tu dibuang daripada MyCard. Dia tak mau nama tu, Islam tu dia tak mau. Dan dia buat tuntutan ni secara rasmi. Dia pergi mahkamah, minta mahkamah buang Islam tu daripada MyCard. Dia punya tak mau pergi Islam dari macam tu tuan-tuan ni. Dia tak baca ni ayat-ayat kita ada baca ni, dia tak baca. Dia pergi mahkamah magistrat, mahkamah magistrat tak layan. Mahkamah magistrat kata cerita nak murtad ni bukan bidang kuasa mahkamah biasa, ini mahkamah syariah. Dia tak puas hati. Dia tak habis mahkamah syariah sebab dia tahu mahkamah syariah tak akan lepas dia daripada Islam. Dia tak habis. Dia bawa kes tu naik satu mahkamah lain lagi. Naik mahkamah tinggi. Hakim mahkamah tinggi pun buat keputusan kata ini luar daripada bidang kuasa kami. Ini mahkamah syariah. Dia tak puas hati. Dia bawa lagi kes ni pergi mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan pun bersidang buat keputusan kata gini, kes di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih lagi ada hakim-hakim yang macam tu. Alhamdulillah, kita masih lagi ada hakim-hakim yang beringat Islam dalam hati dia. Mahkamah rayuan pun tak mau nak layan permintaan dia. Tak boleh, ini luar bidang kuasa kami. Kami tak boleh layan kes yang macam ni. Buat. Dia bawa pergi mahkamah persekutuan.
Dia bawa pergi mahkamah persekutuan, NGO apa ni semua pakat sokong dia, minta supaya dia ni diisytiharkan boleh keluar daripada Islam. Kalau mahkamah persekutuan kata boleh, lepas ni tuan-tuan, orang Melayu yang berasa tak mau Islam, dia boleh terus minta dan tak boleh halang dia daripada murtad. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kuatkan hati hakim-hakim mahkamah persekutuan ni, keputusan mereka yang sama dengan mahkamah-mahkamah yang sebelum ni kata tak boleh. Kes ni tu ada di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Full stop, habis. Kalau tidak, tuan-tuan, kita terdedah kepada satu malapetaka besar. Hari ini kena dia, anak dapat gas. Kalau ke depan kena keturunan kita macam mana? Kita tak minta. Na'udzubillah min zalik. Dulu Nur Aisyah Bukhari, bapa dia tak minta, anak dia murtad, tapi anak dia terjebak dalam gejala murtad ni. Bapa menangis, mak menangis, tak boleh buat apa tuan-tuan. Kalau benda ni lepas, diizinkan dia murtad, ke depan tak tahu apa nak jadi. Anak kita bukan selama-lama duduk dalam rumah kita. Anak kita bukan selama-lama duduk makan satu periuk dengan kita. Anak kita satu hari keluar daripada rumah kita. Dia pergi kerja entah di mana. Dia kerja dengan company apa. Dia berkawan entah dengan siapa. Kita tak tahu apa yang akan mempengaruhi dia. Kalau satu hari dia pergi cakap, bapa, saya nak tinggal Islam. Tuan-tuan, menangis. Terbit ayat mata pun tak boleh buat apa kalau mahkamah membenarkan dia buat macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Ini benda besar tuan-tuan. Ini benda besar. Tolonglah berdoa kepada Allah supaya Islam di Malaysia ini terpelihara. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang-orang yang memilih untuk keluar, untuk tinggal Islam, untuk derhaka Allah, untuk bantah ni semua, ahli neraka mereka ini di dalam azab selama-lama. Tiada mati yang boleh jadi hilangkan azab itu. Duduk dalam neraka tak akan mati. Pasal apa? Kalau mati, dia tak rasa azab kan. Maka Tuhan tak bagi mati. Tuhan nak bagi dia rasa azab tu. Dan tiada kurang azab itu. Dan tiap-tiap padam api dinyalakan semula. Api neraka ni Tuhan akan pastikan tak terpadam. Kalau terpadam, menyala balik. Maksudnya apa? Maksudnya tak akan terpadam api neraka ni. Dan tiap-tiap hancur dagingnya diganti dengan daging yang lain. Dia kata, kena jurus ayam hamim atas kepala ahli neraka, luruh segala isi perut dia, luruh semua, Tuhan bagi jadi elok balik, jurus lagi. Luruh semua, Tuhan bagi elok balik, jurus lagi. Demikian azab yang akan kena kepada ahli neraka. Kadzalika najzi kull kafur. Seperti yang demikian itulah kami balas tiap-tiap orang yang kafir. Itu dia. Tuhan kata macam inilah kami akan balas mana-mana orang yang kafir bantah derhaka Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yasfarihuna fiha. Dan mereka itu berkeriau tangis mereka itu pada dalamnya minta tolong. Berkata ahli neraka itu, Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairan alladhi kunna na'mal. Kata ahli neraka, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini. Ni Tuhan doa abang ni benda tak jadi lagi. Itu jadi benda ni. Kita beruntung tuan-tuan pasal kita jadi orang Islam. Kita beruntung tuan-tuan pasal kita beriman. Kita beruntung tuan-tuan pasal kita orang Islam yang beriman, yang main masjid dengar tafsir ayat ni. Kita beruntung pasal apa? Pasal kita tahu dulu daripada orang yang tak mau mengaji. Dia tak tahu sebela ni, kata benda ni nak jadi itu. Kita beruntung pasal kita diizinkan Allah tahu dulu benda ni. Tahu kata orang yang masuk neraka ni, Allah azab dia, hancur badan dia, Tuhan bagi jadi balik. Azab lagi, hancur badan dia, Tuhan bagi jadi balik. Tuhan buat dekat dia punya teruk macam tu, dia tak mati. Pasal apa? Pasal Tuhan nak bagi dia kekal merasa azab neraka. Tak cukup dengan tu, Tuhan cerita pula dekat kita, orang yang duduk dalam neraka ni merayu, teriak, menangis, minta kepada Allah, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, bagilah kami terbit keluar daripada neraka ni. Minta dekat Tuhan nak keluar, tak boleh tahan dengan azab neraka ni. Na'mal salihah, kata mereka ni apa? Nescaya kami akan beramal dengan amal salih. Janji kat Tuhan ni, dalam dia kena azab tu, minta Tuhan bagi mereka keluar. Dalam dia kena azab tu, janji kat Tuhan, na'mal salihah, kalau bagi kami keluar, kami akan buat amal yang salih di atas dunia. Kami tak bantah dah. Quran kata apa kami ikut, Nabi kata apa kami ikut. Kalau bagi kami keluar, 41 kami janji. Ni ahli neraka dia kata macam tu.
Baik, nescaya kami beramal akan amal yang saleh lain daripada amalan yang kami kerja masa dulu. Kami tak buat dah macam perangai kami dulu. Kami balik ni, kami jadi orang baik. Maka dikata bagi mereka itu, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Tuhan kata, tidakkah kami dah panjangkan umur kamu dalam dunia dulu? Allahu Akbar. Tuhan jawab macam tu. Bila dia minta dekat Tuhan, akhrijna na'mal salihah, bagilah kami keluar, kami janji kami nak buat amal baik. Tuhan jawab balik dekat dia, ahli neraka minta ni. Tuhan kata apa? Awalam nu'ammirkum. Umur aku bagi tu tak cukup ke? Hang mati dulu umur 65. Tak cukup ke masa untuk nak buat baik? Hang mati dulu umur 70. Tak cukup ke masa untuk nak buat baik? Hang nak berapa lama masa untuk nak buat baik? 65 umur masa mati, tak cukup nak buat baik. Hang nak berapa? Tuhan tanya macam tu, Tuhan. Tuan-tuan, soalan Tuhan tu satu tamparan kepada ahli neraka. Aku bukan bagi hang mati umur 15. Aku bukan bagi hang mati umur 17. Hang tahu tak hang mati dulu umur berapa? Hang mati dulu umur 60 lebih. Hang mati umur 70 lebih. Tak cukup ke nak buat amal baik? Habis itulah. Tuhan kata balik kepada ahli neraka ni, tak Tuhan kata tu, Tuhan sebut dalam Quran. Nak bagi kita tahu. Tapi sayang tuan-tuan, pasal apa? Pasal kita tak mau belajar. Tak mau belajar. Kuliah pengajian ni hampir semua masjid ada. Berkeras main. Masjid Kepala Bateh, orang Kepala Bateh, berapa orang main? Buat di Seberang Jaya, orang Seberang Jaya, berapa orang main? Buat di Jelutong, orang Jelutong, berapa orang main? Hak ramai ni, campur-campur, merata-rata, pakat turun main. Hak mau, aluk staf pun turun main. Hak tak mau, duduk tepi masjid pun tak main. Sayang tuan-tuan, sayang pasal apa? Sayang pasal bila tak tahu benda ni, dia kekal dalam kesilapan dia. Bila dia tahu benda ni, dia tahu takut nak buat salah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata barang yang mengingat padanya oleh mereka yang ingat dan beramal yang soleh bagi hari kiamat ini. Tuhan kata hari ini baru hang nak ingat benda ni semua. Hari ini baru hang teringat nak beramal soleh. Tuhan kata bukan masa dia ada hari ini. Hari ini, hari aku nak balas atas perbuatan yang hang buat pada di atas dunia dulu. Firman Allah, waja'akumun nadhir. Ni Tuhan dia ungkit. Tuhan dia ungkit balik. Tuhan kata, dan telah datang kepada kamu oleh Rasul yang menakuti kamu tentang hari ini. Atas dunia dulu, aku hantar Nabi main abang dekat hampa semua. Nabi tak ada, pewaris Nabi-Nabi tu ada. Alim ulama punya ramai tu ada, duk bercakap, baca ayat Quran, duk baca hadis Nabi. Mereka ni mewarisi kerja yang Nabi buat dulu. Hampa pernah dengar benda ni? Pasal apa tak mau percaya? Tuhan tanya. Hak kalau dengar tak percaya. Kalau hak tak mau dengar langsung, Tuhan kata pasal apa yang dulu tak mau dengar? Hang duduk di mana dulu? Kampung hang duduk tak ada masjid ke? Masjid kampung hang tak ada buat mengajar Quran, mengajar hadis ke? Ni apa pasal yang hang sampai mati hang tak tahu apa? Pasal agama ni apa cerita? Tak boleh jawab tuan. Cerita dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tak mau main masjid, tak mau dengar kuliah pengajian, tak mau dengar ceramah di rumah televisyen. Al-Kulliyah ada, dengan forum perdana ehwal Islam lagi, semua agama. Tak mau tengok TV, buka radio pun ada ceramah agama tengah hari ada, petang ada. Nak habaq kata kita tak reti apa pasal agama ni, tak boleh. Kita tak ada excuse di depan Tuhan. Maka Allah sebut semua benda-benda ni. Maka tiada kamu ikut akan dia. Maka pada hari ini Tuhan kata apa? Fadhuqu, maka rasalah olehmu azab neraka ini. Habis. Tuhan tulis bagi kata putih. Tuhan kata apa? Fadhuqu. Hari ini nak anggatalah apa yang hang tak percaya di atas dunia dulu, fadhuqu, maka pada hari ini hang rasa. Fama lizzalimin min nasir, maka tiada bagi segala kafir itu daripada pertolongan yang boleh melepaskan mereka daripada neraka. Tuhan kata hari itu tak ada siapa boleh tolong hamba. Sebab nak tolong ni Allah ada. Kalau Allah kata tak mau tolong, sahabat kata siapa pun tak boleh tolong. Tuan-tuan, kita tu baca Fatihah.
Dia kata apa? Maliki yaumiddin. Raja yang memiliki hari akhirat. Hari akhirat itu raja Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah buat keputusan, kata orang ni tak akan siapa boleh tolong dia, siapa tak boleh tolong. Kalau Allah sudah buat keputusan, kata dia ni memang jenis siapa pun tak boleh tolong, siapa pun tak boleh tolong. Orang yang Allah tak buat keputusan tentang pertolongan yang nak mai kat dia, Nabi boleh bagi syafaat. Nabi nak bagi syafaat, tuan-tuan baca hadis. Bukan kata Nabi senang-senang tunjuk lepas, bukan tuan-tuan. Nabi SAW tengok dalam hadis sahih, dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, cerita tentang Nabi-Nabi di hari akhirat itu. Bila orang-orang yang menghadapi susah di hari akhirat itu, dia pakat pergi jumpa Nabi Adam, minta Nabi Adam tolong. Anta abun nas. Dia kata, wahai Adam, hang ni bapa kepada manusia semua, tolonglah kami. Adam kata apa? Aku tak boleh tolong, aku pun ada masalah. Pergi jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata aku tak boleh tolong. Pergi jumpa sampai last jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih tuan. Bila jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sujud, Nabi minta kepada Allah, ya Allah, mereka ini umat aku, tolonglah mereka. Allah kata dekat Nabi Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala. Jangan buat macam ni. Tuhan kata, banyak mana hang mau aku tolong, aku tolong. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi dekat dia hak untuk memberi syafaat. Kalau atas dunia kita dengan Nabi Muhammad ni kita tak suka. Kalau atas dunia kita dengan Nabi Muhammad ni kita benci. Kalau atas dunia kita dengan sunnah Nabi ni kita suka buat perli dan sebagainya, macam mana esok muka tak malu nak pergi jumpa Nabi, nak minta Nabi tolong kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh memberi syafaat kepada siapa yang dia nak bagi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, Nabi tak boleh bagi syafaat. Pasal apa? Pasal mereka ni sudah termasuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa pun tak boleh tolong mereka. Fama lil-zalimin min nasir. Maka tiada bagi segala kafir itu daripada pertolongan yang boleh melepaskan mereka daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita temu innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh. Bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengetahui segala yang ghaib yang ada dalam 7 lapis langit dan yang ada di dalam bumi. Tuan-tuan, sedap tak sedap kita ada di telefon 69 hari aja lagi nak puasa Ramadan. Jadi matang. Itu dia yang kata mata tu, perasan lagu baru lagi untuk semayang tarawih di masjid ni, rasa baru lagi 69 hari tarawih nak buat pula. Panjang umur, Allah bagi peluang kesempatan dekat kita tarawih pula lagi sekali. Masa duk jalan macam tu, banyak mana amal yang kita buat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi laju masa, lagi dekat kita dengan hari mati kita. Hari mati sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Dah ditentukan oleh Allah. Kita ni kemarin dengan hari ni kita dekat dengan mati kita. Hari ni dengan esok kita lagi dekat dengan mati kita. Mati dia tak kira tua, dia tak kira sakit. Orang muda pun mati, orang sihat pun boleh mati. Sahabat saya seorang di Terengganu, satu penolong kanan sekolah. Penolong kanan di sebuah sekolah. Tengah untuk mesyuarat di PPD, di Pejabat Pendidikan Daerah. Tengah duk mesyuarat, dekat-dekat nak ujung, nak habis waktu penjabatan. Tengah duk mesyuarat tu, kata melorot, jatuh roh, jatuh di bawah. Tiba-tiba aja. Umur tak sampai 40 ni dia muda lagi. Muda jauh daripada kita lagi. Tengah-tengah duk mesyuarat, dekat-dekat nak waktu habis pejabat tu, kata melorot, jatuh, jatuh di bawah. Umur tak cicah 40 lagi. Kalau kamu ambil bawa pergi hospital semua, sampai di hospital tak dapat diselamatkan, meninggal dunia. Orang postmortem juga mayat dia. Doktor tak dapat kesan sebab penyakit. Tak ada masalah. Jantung rompi, high blood tak ada, apa pun tak ada. So doktor tulis sudden death, mati mengejut. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala
Dia tak mensyaratkan apa-apa untuk satu-satu orang mati. Tak syarat tua, tak syarat sakit, tak syarat apa-apa. Dia punya satu aja. Dia kira idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai time dia tak akan awal, dia tak akan lambat walaupun satu second. Ini sebab kita takut. Bukan takut mati, takut kita tak cukup persediaan untuk nak menghadapi mati. Kalau kita bersedia, mati bila pun tak apa. Kalau tak bersedia ni yang takut. Pasal apa? Pasal kita nak jawab ni soalan yang kita baca tadi ni, awalam nu'ammirkum, Tuhan kata tak cukupkah umur yang aku bagi kat hang duduk sampai hang mai tak bawa satu amal kebajikan dekat aku. Nak jawab apa tuan-tuan depan Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang semua orang, saya sendiri pesan dekat diri saya sangat-sangat. Saya pesan dekat tuan-tuan, ini benda yang mesti kita insafi. Mesti kena insafi. Sayang macam mana pun keluarga kita, anak-anak kita, harta benda kita, apa yang kita dapat hari ini, sayang macam mana pun, sampai time kena tinggal semua. Kena tinggal semua. Isteri, anak-anak, keluarga menangis macam mana pun kehilangan kita pergi juga. Kita pergi juga. Pergi kita tu 3 benda ikut. Dia kata. Pergi kita tu 3 benda ikut. 2 benda balik. Tak kekal dengan kita satu. Apa dia? Amal kita. Banyak amal baik kita bawa, insya-Allah selamat kita di sana. Yang tu tak banyak, bawa hak salah banyak, susah kita di sana. Kubur, Nabi kata innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur tu adalah awal rumah bagi alam akhirat. Ini alam dunia. Mati aja, orang semua urus kita mandi, kapan semayang semua, bawa di kubur. Masuk kubur itu awalu manazilil akhirah. Awal manazil itu mula-mula rumah bagi alam akhirat. Start di situ, bermula kita duk baca dalam Quran, kita duk baca dalam hadis, bermula di sana. Kita tak pernah tengok mata. Yang kata malaikat ni tak pernah tengok mata. Kita tengok muka nakir di sana. Hak Nabi Muhammad kita duk dengar hadis dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kubur aja dijelmakan rupa Nabi Muhammad kepada kita. Kalau beriman kita kepada Allah, kita kenal dia. Bila malaikat tanya hang kenal tak siapa ni, laki-laki ni, kita diizinkan Allah untuk jawab huwa Abdullah wa Rasuluh. Dia ni adalah hamba Allah, dia adalah Rasulullah. Terus kita mengucap dalam kubur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Tak aku naik saksi kata kamu ni Rasulullah. Tuan-tuan, yang tu tak boleh praktis. Kita cakap pandai atas dunia, belum tentu kubur kita boleh cakap. Bergantung kepada ikhlas amal yang kita buat banyak mana, bergantung kepada rahmat Allah. Allah nak limpah mai dekat kita banyak mana. Banyak berdoa kepada Allah, banyak berusaha kepada nak buat benda baik. Allah tolong kita insya-Allah. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادة الأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي عبده ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum.